Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Bertemu lagi kita pada program Bual Bicara Topik Tanah, anjuran bahagian pengurusan dan perundangan tanah, Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian. Dan kali ini bahagian pembagian pusaka akan membicarakan satu topik yang agak menarik juga untuk dikongsikan bersama, iaitu siapa waris kita. Bersama saya pada hari ini adalah Tuan Haji Bahrudin bin Aziz, Pengarah Bahagian Pembagian Pusaka JKPTG. Apa khabar Tuan Haji? Baik. Alhamdulillah. Jadi terima kasihlah kami ucapkan kepada Tuan Haji kerana sudi meluangkan masa bersama dalam 30 minit ini untuk kita membicarakan topik siapa waris kita. Jadi sebelum kita masuk ke topik perbincangan, mungkin sebagai mukaddimah kerana topik ini berkaitan dengan harta pusaka. Boleh Tuan Haji huraikan apakah yang dimaksudkan dengan harta pusaka dari perspektif Islam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman moderator kerana sudi dalam perbincangan kita pada petang ini. Berbalik pada soalan yang diajukan, apakah yang dimaksudkan dengan harta pusaka? Seperti mana yang ditulis dalam kitab Fiqh Al-Manhaji, harta pusaka adalah hak milik yang boleh dibahagikan kepada sesiapa yang berkelayakan selepas kematian pemiliknya, sama ada kerana hubungan kekeluargaan ataupun seumpamanya seperti perkahwinan dan juga walak. Dia ada rukun-rukun pusaka tu sendiri, Tuan Haji? Ya. Boleh jelaskan rukun-rukun pusaka? Tentunya untuk nak memastikan seseorang itu mendapat harta pusaka, pusaka pun ada rukunnya ya. Bukan semayang saja yang ada rukunnya. Jadi rukun pusaka yang pertamanya adalah si mati. Ya, si mati ni orang yang meninggal dunia dan diwarisi hartanya. Jadi mati ni pula terbahagi kepada dua lah. Kematian yang secara hakiki dan juga kematian itu secara hukmi. Jadi apa yang dimaksudkan kematian secara hakiki ini? Maknanya kematian yang tidak boleh dipertikaikan kebenarannya lah. Contohnya kematian itu yang ada sijil matinya, diuruskan jenazahnya, disembahyangkan, dikafan, dimandi, dikafan, disembahyangkan dan diuruskan jenazahnya hingga ke kubur. Dan ada pula permit pengkebumian itu. Jadi jelaslah di situ. Maknanya ada dokumen yang dikeluarkan oleh Jabatan Pendaftaran Negara. Ya. Itu mati secara hakiki lah. Dan kematian secara hukumi ini pula ialah kematian yang tidak dapat dibuktikan matinya itu. Contohnya orang hilang. Orang hilang. Jadi bagi membolehkan harta pusaka orang yang hilang itu dimohon di pejabat pusaka ataupun di mahkamah dan sebagainya, perlu kepada pembuktian. Jadi dalam kes ini Jabatan Pendaftaran Negara tidak mengeluarkan sijil kematian disebabkan oleh tak ada bukti kematian itu. Ya. Jabatan Pendaftaran Negara akan mengeluarkan sijil kematian jika adanya permit pengkebumian. Tetapi dalam kes ini tak dapat dibuktikan. Jadi perlu kepada perintah anggapan kematian yang dikeluarkan oleh Mahkamah Tinggi Sivil. Itu yang dikatakan kematian secara hukmi. Itu rukun pusaka yang pertama. Yang pertama. Yang keduanya adalah waris. Waris. Jadi waris ini adalah orang yang berhak menerima harta pusaka sama ada dengan sebab perkahwinan, ya, keturunan dan kalau ikutnya pembebasan hamba dalam Islam lah. Tapi sekarang ni kita tak bincanglah mengenai pembebasan hamba tu. Maknanya kalau dalam ikatan perkahwinan itu maknanya satu perkahwinan yang sah di segi syarak, ya. Merupakan satu sebab yang membolehkan seseorang itu menerima harta pusaka lah, yang ni bagi suami ataupun isteri. Hasil daripada perkahwinan itu pula akan lahirlah anak-anak, ya, anak-anak anak lelaki, anak perempuan, ataupun dipanggil
furuk ya, dalam istilah faraidnya, keturunan ke bawah ni furuk. Furuk iaitu anak cucu dan ke bawahnya. Dan juga ada keturunan ke atas ya, usul ya, iaitu ibu, bapa, datuk, nenek dan seterusnya lah. Di samping itu juga ada waris yang dipanggil waris sisi, hawashi. Hawashi ini seperti adik-beradik lah, adik-beradik, anak saudara dan juga ke bawah dan juga waris kepada bapa kepada si mati, pak saudara, sepupu dan sebagainya. Okey. Jadi di segi bila melibatkan adik-beradik ni pula dia ada 3 jenis adik-beradik lah. Adik-beradik seibu sebapa, ya, satu mak satu bapa dengan si mati. Adik-beradik sebapa, mana satu bapa saja dengan si mati, ibu lain. Adik-beradik seibu, ya, adik-beradik seibu. Yang satu ibu saja dengan si mati tapi bapaknya lain. Itu di antara jenis-jenis waris-waris lah yang berhak dapat mempusakai harta si mati lah. Tetapi bukan kesemua ya. Dalam satu-satu masa tu bukanlah kesemua waris tadi ni kalau semua waris tu hidup, bukan kesemua tu akan dapat. Ada yang waris-waris yang akan dapatnya dipanggil sebagai waris utama lah. Ya. Jadi di kalangan waris-waris yang berhak dari segi faraid kita ada waris-waris yang berhak bagi pihak lelaki, ada waris-waris yang berhak di pihak perempuan. Boleh Tuan Haji jelaskan siapakah waris yang berhak di pihak lelaki, siapa waris berhak di pihak perempuan? Okey. Berkaitan dengan dia ada semua 25 waris ya, 25 waris. 15 di pihak lelaki dan 10 di pihak perempuan ya. Okey, jadi kalau kita tengok daripada yang disebut sebagai ashabul furud, disebut sebagai ashabul furud. Yang pertamanya anak lelaki. Anak lelaki. Kita tengok dulu waris pihak lelaki ya. Yang keduanya cucu lelaki daripada anak lelaki. Ya. Yang ketiganya adalah bapa si mati. Yang keempatnya adalah datuk, ya. Yang kelimanya adalah saudara lelaki seibu sebapa. Ya. Yang keenam saudara lelaki sebapa. Yang ketujuh saudara lelaki seibu. Ya. Yang ke-8 anak saudara lelaki seibu sebapa. Yang ke-9 anak saudara lelaki sebapa. Ya. Yang ke-10-nya bapa saudara seibu sebapa. Ke-11 bapa saudara sebapa. Yang ke-12 anak bapa saudara seibu sebapa, sepupu lah. Yang ke-13 anak bapa saudara sebapa, sepupu sebelah bapa, ya, anak bapa saudara sebapa. Yang ke-14 suami dan yang ke-15 itu hamba sahaya lah. Itu yang ini kita tak termasuk lah ya. Itu yang maknanya 15 waris di peringkat lelaki ya, lelaki. Okey, yang 10 pula dia kalaulah katakan 15 ni kesemua tu wujud, maka hanya 3 saja yang berhak. Kalau kesemua ni wujud dalam 15 tu. Yang ni tidak ada waris yang boleh menghalang dia daripada tak dapat pusaka lah. Bapa, anak lelaki dan suami. Okey. 3 waris ni wajib dapat pusaka. Tak ada siapa ada waris lain yang boleh menghalangkan dia dapat pusaka ya. Okey. Kalau kita tengok pula kepada waris di yang waris-waris perempuan pula. Yang pertamanya anak perempuan ya. Yang kedua cucu perempuan daripada anak lelaki. Yang ketiganya ibu, nenek. Lepas yang keempatnya nenek sebelah ibu. Yang kelima nenek sebelah bapa. Yang keenamnya saudara perempuan seibu sebapa. Yang ketujuh saudara perempuan seibu. Ke-8 saudara perempuan sebapa, isteri dan tuan bakal hamba lah. Itulah last sekali. Okey, jadi kalau kesemuanya waris yang 10 orang ni hidup, siapa yang dapat pusakanya? Yang pertamanya anak perempuan.
Anak perempuan tak ada siapa yang boleh menghalangnya. Cucu perempuan daripada anak lelaki, ya, ibu, saudara perempuan seibu sepapak dan isteri. Ini kalaulah katakan kesemua waris yang 10 orang ni hidup lah. Nah, tetapi kalau di peringkat cucu perempuan tadi ni daripada anak lelaki tu, dia ada syarat-syarat tertentulah. Kalaulah katakan contohnya ada anak lelaki saja, memang dia akan menghalang lah. Ini ada syarat-syarat dia yang tersendiri lah, makna perlu kepada perbincangan yang lanjut lah untuk mengetahui syarat-syarat itu. Baik Tuan Haji, penjelasan yang saya rasa cukup jelas lah berkaitan dengan rukun pusaka yang kedua iaitu waris Tuan Haji. Jadi yang pertama tadi si mati, yang kedua waris lah. Ya. Yang ketiga ada lagi? Harta. Harta lah, harta Harta. pusaka yang ditinggalkan oleh si mati lah. Okey, jadi berdasarkan daripada penerangan, penjelasan daripada Tuan Haji sebentar tadi, tajuk kita siapa waris kita. Jadi kita fokus kepada rukun pusaka yang kedua ni lah, iaitu waris kan. Jadi waris ni asal perkataannya daripada bahasa Arab, waritha kan, waratha. Jadi yang mewarisi. Kalau menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka ni, waris bermaksud orang atau pihak yang berhak menerima pusaka orang yang telah meninggal. Jadi dalam konteks faraid macam Tuan Haji sebutkan tadi, waris yang di pihak lelaki ada 15 orang, di pihak perempuan ada 10 orang. Jadi ada kategori waris tak? Mungkin waris yang macam Tuan Haji kata, kalau lelaki ni hanya 3 orang je dapat. Yang perempuan hanya beberapa orang yang dapat. Jadi dia dibahagikan kepada berapa kategori waris sebenarnya? Okey. Dia ada yang pertamanya waris utama lah. Waris utama lah. Waris utama tu itu adalah suami, isteri, ibu, bapa dan juga anak-anak. Ini waris ni memang tak ada siapa pun yang boleh menghalangnya daripada mewarisi harta pusaka tersebut. Dengan syarat dia mesti hidup semasa si mati itu meninggal dunia. Kalaulah katakan semasa si mati itu meninggal dunia, dia dah tak ada dah, contoh isteri mati dulu daripada suami, harta pusaka suami. Jadi maknanya isteri tadi itu tak berhak lah. Tapi kalau dia mati kemudian, maknanya semasa si mati itu meninggal dunia, waris tersebut ada. Maknanya dia akan dapatlah, tidak siapa pun akan menghalang dia daripada mewarisi harta pusaka tersebut. Okey. Itu waris utama lah ya, waris utama yang wajib dapat harta pusaka, kerana dia dirakamkan dalam Al-Quran, dalam surah An-Nisa tu lah. Di mana Allah telah menerangkan tiap-tiap bahagian waris-waris tadi ni ada bahagian-bahagian dia. Bahagian itu sendiri ya. 1/8, siapakah dapat 1/8 ya. Siapakah akan dapat 1/4, dapat 1/2 siapa, 1/3 dan sebagainya lah. Maknanya dalam surah An-Nisa tadi tu yang berkaitan dengan hukum faraid ni hanya dirakamkan dalam 3 ayat lah dalam surah An-Nisa, ayat 11, 12 dan 176 berkaitan dengan pembahagian harta pusaka si mati. Jadi berkaitan dengan waris utama Tuan Haji, berkaitan dengan anak lah Jadi isu sekarang ni kalau kita perhatikan ada isu tentang anak angkat ataupun anak susuan, di mana kalau kita tengok, mungkinlah kalau kita cerita pasal anak susuan ni dari segi mahram dia seolah-olah macam adik-beradik kandung kan, macam anak kandung. Tapi adakah dari segi pewarisan ataupun sekiranya bapa susuan ataupun bapa angkat ni meninggal dunia, adakah dia boleh mewarisi? Ya. Okey, berkaitan dengan anak angkat tadi ni, maknanya anak angkat pada dasarnya tak berhaklah mewarisi harta pusaka ya. Disebabkan oleh salah satu sebab waris terdapat harta pusaka ini adalah daripada keturunan ataupun nasab. Ya, nasab yang sah hasil daripada perkahwinan yang sah tadi itu. Jadi anak angkat ni dia bukan adalah nasab kepada si mati walaupun dibinkan kepada si mati tersebut. Ya, dia tidak berhak menerima harta pusaka. Ya. Jadi berdasarkan kepada firman Allah dalam surah An-Nisa tu ayat 7, lirijali nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kasur nasiban mafruḍa.
orang lelaki ada bahagian ahli pusaka daripada peninggalan ibu bapa dan kerabat, dan orang-orang perempuan pula ada bahagian pusaka daripada peninggalan ibu bapa dan kerabat, sama ada sedikit ataupun banyak. Dari harta yang ditinggalkan itu, iaitu bahagian yang telah diwajibkan, dia ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Jadi berdasarkan kepada ayat ini jelaslah bahawa maknanya anak angkat itu di mana dia bukan daripada kerabat, daripada keturunan yang daripada si mati tersebutlah. Jadi dia tak berhaklah untuk Walaupun mengambil. daripada segi dari dokumentasi dia, surat Ya. beranak dia dibankan dengan bapa angkat tu pun masih lagi Ya. tertakluk kepada hukum syarak lah, mana tak boleh mewarisi. Walaupun dari segi dokumentasinya itu cukup, selalunya orang ambil anak angkat ni uh, dia masa nak buat pendaftaran anak tu dia letak kabin dia. Memanglah dari segi dokumentasi itu lengkap Ibu dia pun memang itulah bapa yang sama lah. Tetapi disebabkan oleh dia bukan daripada nasab keturunan kepada si mati tersebut, maknanya tak ada berhak. Tak berhak untuk mewarisi harta pusaka. Okey. Terima kasih Tuan Haji. Itu berkaitan dengan waris utama lah. Yeah. Andai katalah waris utama ni, maknanya katakanlah tak ada waris utama ni, ke mana pula seterusnya siasatan waris tu? Okey. Sekiranya waris utama ni tak ada, kita perlu pergi kepada waris apa yang kita sebut awal tadi. Dia ada waris usul, waris furuk dan waris hawashi. Jadi contohnya kalaulah katakan waris utama ada setakat anak perempuan sahaja. Tak ada, si mati meninggalkan seorang anak perempuan, tak ada anak lelaki. Maknanya anak perempuan dia adalah waris utama, tetapi disebabkan oleh perempuan, dia tidak boleh menghabisi harta pusaka tersebut. Harta pusaka tersebut. Maknanya kalau seorang anak perempuan dia hanya dapat 1/2 sahaja. Kalau dua orang anak perempuan lebih hanya dapat 2/3. Baki tu nak pergi ke mana? Kita anggapkan bahawa bapa dah tak ada lah. Jadi di sini kita kena tengok waris yang adakah si mati tadi itu ada anak lelaki yang meninggal terlebih dahulu. Contohnya si mati dia ada seorang anak perempuan dan juga ada seorang anak lelaki. Tetapi anak lelaki tadi itu dia meninggal dahulu daripada si mati. Dan anak lelaki tadi ni meninggalkan anak, maknanya cucu kepada si mati. Maknanya cucu daripada si mati walaupun bapaknya yang meninggal dahulu itu berhak mendapat harta pusaka sebagai waris asabah disebabkan oleh tidak ada waris yang menghalangnya daripada dapat. Siapa yang menghalang cucu daripada dapat harta pusaka? Yang menghalang cucu daripada dapat harta pusaka ni adalah anak lelaki, anak lelaki si mati. Contohnya si mati dia ada 2 orang anak lelaki. Satu yang mati dulu dan seorang lagi masih hidup. Jadi anak lelaki yang hidup tadilah yang menghalang cucu pada anak yang meninggal dahulu tadi pada dapat harta pusaka. Jadi dalam hal ini selalunya orang beranggapan bahawa kalau anak yang mati dahulu tu tak dapat. Jadi dia dapat kepada adik-beradik. Adik-beradik. Nak dapatkan adik-beradik ni kita kena pastikan terlebih dahulu sama ada ada cucu cucu daripada anak lelaki tu ada tak ada. Kalau dah tak ada barulah harta itu asabah ni tu akan pergi kepada bapa dahulu tapi dari nak kes ni bapa tu tak ada barulah pergi kepada adik-beradik. Jadi cucu lelaki daripada anak lelaki lah kan. Kalau ikut senarai waris yang 10 orang tadi tu, 15 orang tu. Dia boleh digabungkanlah, tak semestinya cucu lelaki sahaja. Kalau ada cucu perempuan saja pun maknanya cucu perempuan bersama cucu lelaki tu akan dapatlah. Jadi itulah ada tanggapan orang bila berlaku kematian tu, dia tanya kepada kita kenapa dalam sesetengah kes adik-beradik berhak atas pusaka si mati, tapi ada sesetengah kes pula adik-beradik tak berhak atas pusaka si mati. Jadi mungkin perbezaan situasi itu berlaku kes, kita kena tengok kes by kes lah. Kita tengok kes by kes lah. Untuk nak memastikan sama ada adik-beradik itu berhak ataupun tidak. Maknanya kalau orang datang kepada kita, dia adalah adik kepada si mati. Datang kepada kita untuk nak mohon pusaka, maknanya kita tidak boleh terus memberi jawapan
Maknanya kena siasat dululah. Disiasat dulu. Kena siasat dulu sama ada adik-beradik itu adakah dia berhak atas harta pusaka si mati itu bergantung kepada siasatan tu lah. Seperti mana tadi ni, kalaulah katakan ada cucu daripada anak lelaki yang yang anak lelaki yang mati dulu tu, maknanya asabah tadi itu dia dapat dulu kepada cucu, tak pergi lagi kepada adik-beradik. Dia kena tengok mana yang lebih hampir. Di antara cucu dengan adik-beradik ni, ada cucu tu ada lebih hampir daripada dengan si mati berbanding adik-beradik. Tapi yang pasti Tuan Haji, kalau yang meninggal tu bujang, memang Ah, pergi ke adik-beradik Tuan Haji? Okey. Kalau melibatkan si mati tu bujang ataupun dia, kalau istilahnya kalalah ya. Dia mati tak kahwin, bapa tak ada, anak pun tak ada. Maknanya harta tadi itu dia akan pergi kepada adik-beradik. Okey. Adik-beradik ni yang kita bercakap awal tadi ni, maknanya dia ada 3 tu, sama ada adik-beradik seibu sebapa, adik-beradik sebapa ataupun adik seibu. Adik-beradik seibu. Tetapi dalam hal ini kalau kita tengok, adik-beradik seibu itu adalah waris fardu. Waris fardu ya. Dia akan dapat 1/6 ya. 1/6 sekiranya adik-beradik tadi itu seorang. Adik-beradik seibu itu seorang. Tetapi dia akan dapat 1/3 sekiranya adik-beradik seibu tadi itu lebih daripada seorang lah. 2, 3 dan seterusnya. Dan pembahagian di antara adik-beradik seibu yang sama ada 1/3 tadi ni adalah sama rata, tak kira lelaki dan perempuan. Baki tadi itu 1/3, mana tinggal lagi 2/3 akan dapat kepada adik-beradik seibu sebapa yang akan mendapat ansabah. Yang akan dapat ansabah. Tetapi realiti sekarang ni selalunya kalau permohonan pembahagian pusaka dibuat itu ditinggalkan adik-beradik seibu tadi ni. Ya. Ingat adik-beradik kandung je. Dia ingat adik-beradik kandung saja yang berhak untuk mewarisi harta pusaka tersebut. Tapi sebaliknya adik-beradik seibu tadi adalah waris fardu yang ada hak di dalam Al-Quran. Ya. Dalam ayat 12 surah An-Nisa tu. Tapi kita yalah, mungkin disebabkan oleh kita kurang memahami konteks ayat tersebut lah. Jadi soalan yang wajib kita tanya, kalau si mati tu meninggal bujang, mak bapak pun dah meninggal dulu, adik-beradik seibu perlu ditanya dulu. Perlu ditanya. Sebab dia waris fardu. Waris fardu. Dapat 1/3 ataupun 1/6. Okey. Okey, jelas sekali. Jadi nak cerita pasal apa lagi ni? Okey. Tentang waris tadi, kita waris utama, waris ganti. Waris berikutnya ada waris apa lagi selain pada waris utama dengan waris ganti? Waris tu lah, waris Hawashi. Hawashi tadi lah. Hawashi itu waris sisi dia tu. Okey. Waris sisi yang Boleh adik-beradik. jelaskan waris Hawashi ni? Okey. Waris Hawashi ni adalah adik-beradik. Okey, kalau adik-beradik seibu sebapa, adik-beradik sebapa dan adik-beradik seibu. Kalaulah katakan adik-beradik seibu sebapa tadi ni dia tak ada, ya. Maknanya kita kalau ikut tertibnya dia akan pergi kepada adik-beradik sebapa. Tapi di dalam kes si mati yang ada anak lah, ya. Contohnya si mati dia hanya ada anak perempuan seorang, tapi ibu bapa pun semua dah mati dahulu dan ada adik-beradik, ya. Tetapi adik-beradik dia tu dah meninggal, adik-beradik seibu sebapa tu dah meninggal. Ya. Tertibnya dia akan pergi kepada kalau dah tak ada, pergi kepada adik-beradik sebapa. Sebapa dengan si mati lah. Kalau tak ada adik-beradik sebapa itu, kita kena tanya anak saudara kepada adik-beradik seibu sebapa. Dah masuk waris sisi bapa kan? Sisi adik-beradik. Sisi adik-beradik. Dia pergi kepada anak adik-beradik seibu sebapa. Kalau tak ada anak adik-beradik seibu sebapa tu, barulah pergi kepada, kena tanya pula anak adik-beradik sebapa. Ya. Itu dia punya tertibnya lah. Okey. Kalau tak ada juga, barulah kita kena pergi kepada sisi yang sebelah. Bapa. Sebelah bapa lah. Sebelah bapa ni maknanya adik-beradik kepada si mati lah. Adik-beradik bapa si mati. Adik-beradik bapa si mati ni maknanya bapa saudara lah. Bila ke peringkat adik-beradik bapa si mati ni hanya adik-beradik yang lelaki sahaja. Maknanya bapa saudara si mati, mak saudara tak dapat.
mak saudara serapat. Dia ada dua jenis juga. Maknanya adik bapa saudara seibu sebapa, bapa saudara sebapa. Bapa saudara sebapa. Okey, kedudukannya sama juga. Diberi di peringkat anak bapa saudara ni, kalau dah tak ada tu kena cari dulu anak bapa saudara seibu sebapa. Okey, kalau dah tak ada anak bapa saudara sebapa, barulah pergi anak bapa saudara sebapa. Jadi di peringkat anak bapa saudara ni, maknanya kalau kalau hubungannya dengan si mati tu apa? Sepupu ke? Sepupu. Rasa. Okey. Sepupu ni hanya yang lelaki sahaja. Okey. Ya, yang lelaki saja. Maknanya sepupu perempuan tidak termasuk di dalam waris yang akan menerima harta pusaka lah. Ya. Jadi kalaulah katakan pak saudara tu dia ada ramai, bukan seorang, ada 3 pak saudara ada. Dan pak saudara tu pula ada setiap pak saudara tu ada anak, ya. Maknanya setiap anak lelaki pak saudara tu semua kena masukkan dalam permohonan tu. Tapi anak pak saudara yang perempuan tu tak boleh. Ya, yang sepupu maknanya tak ada hak lah dalam tu. Cuma anak lelaki daripada bapa saudara saja yang dapat. Kalau dah tak ada dah, tak ada juga anak pak saudara pun, barulah dia nak ke atas balik kepada tok saudara. Tok saudara. Tok saudara tu pun ada tok saudara seibu sebapa dan juga tok saudara sebapa. Ya. Kalau dia tak ada anak datuk saudara seibu sebapa. Ya. Anak tok saudara seibu sebapa pun tak ada. Semua tu anak lelaki, ya. Dan juga anak tok saudara sebapa. Dan last sekali tak ada, kalau tak ada dah, habis dah. Maknanya dia kalau ada dia sampai ke bawah lah. Yang ke bawah, dan last sekali Baitul Mal lah. Baitul Mal lah, ya. Baitul Mal. Jadi kalau ikut daripada penerangan Tuan Haji ni, harta pusaka orang Islam ni kalau nak pergi Baitul Mal tu, perjalanan dia tu jauh. Oh, jauh. Wah. Siasatan waris dia, kalau kita tengok, kadang-kadang sepupu boleh dapat, 2 pupu boleh dapat. Ya. Kan? Ya. Okey, jadi jelaslah maknanya harta pusaka orang Islam ni, andai kata kalau tak ada waris yang boleh menghabisi ataupun tak ada waris langsung, penghujungnya akan ke Baitul Mal. Ke Baitul Mal. Tapi bagaimana pula dengan harta orang bukan Islam ni? Okay. Kalau tak ada waris yang boleh menghabisi harta tersebut. Okey, kalaulah katakan orang bukan Islam, dia tak ada waris, ya, tak ada waris yang boleh yang akan mewarisi harta pusaka dia tu, kalau harta tak alih tanah, dia balik kepada kerajaan negeri lah. Kerajaan negeri. Dan kalau harta alih duit, dia akan dapat kepada kumpulan wang yang disatukan, iaitu kerajaan persekutuan. Baik. Jadi jelas sekali lah beberapa persoalan yang kita timbulkan telah dijawab dengan baik oleh Tuan Haji lah. Jadi mungkin kekeliruan yang timbul sebelum ini dapat dirungkaikan lah. Jadi seterusnya Tuan Haji, kita sedia maklum lah sesiapa di kalangan waris yang berhak ni, seperti yang Tuan Haji huraikan tadi, adalah orang ataupun yang pihak yang boleh membuat permohonan harta pusaka di bawah Akta Harta Pusaka Kecil Pembagian 1955 lah. Ya. Jadi selain daripada waris si mati yang berhak ni, ada tak orang ataupun pihak yang layak untuk membuat permohonan harta pusaka ni? Okey, mengikut Akta Pusaka Kecil ni 1955 tu, maknanya selain daripada waris-waris si mati tadi ni, suami, isteri, anak-anak dan sebagainya, orang-orang kepentingan lain, contohnya pembeli melalui surat perjanjian yang sah, yang berhak untuk nak tuntut harta pusaka, pemihutang dan sebagainya juga boleh, sebab dia ada kepentingan ke atas harta pusaka si mati itu. Di samping itu juga amanah raya pun boleh mohon sebagai pemohon harta pusaka. Dan juga selain daripada itu, mungkin dia ada kepentingan lain ke atas harta pusaka si mati, beneficiary maksudnya tu, mungkin penerima hibah ataupun penerima wasiat pun boleh mohon harta pusaka si mati dengan syarat dapat dibuktikan kepentingan dia tu kepada pejabat pusaka lah. Mana dia boleh mohon untuk harta pusaka. Dan kalau dapat dibuktikan ada kepentingan itu dan kita takrifkan dia, contohnya mengenai surat perjanjian jual beli yang sah,
kita takrifkan dia dalam Seksyen 2 itu, maknanya harta pusaka tersebut kita boleh terus turun milik kepada pembeli. Ya, kepada pembeli teruslah tanpa beri kepada waris. Okey, jadi bukan saja waris si mati saja yang boleh buat permohonan lah, maknanya mana-mana orang yang berkepentingan atas harta pusaka si mati tu juga boleh turut membuat permohonan lah. Ya. Jadi Tuan Haji, kita pun dah hampir 30 minit. Masa berlalu macam 10 minit baru kan. Jadi sebelum kita berpisah, mungkin ada kata-kata nasihat untuk mereka yang menyaksikan program Bual Bicara ni Tuan Haji. Okey, jadi saya di sini memohonlah supaya mana-mana yang berkaitan dengan waris-waris untuk nak mohon harta pusaka ni bersegeralah ya, mohon harta pusaka apabila berlakunya kematian. Jangan tangguh, jangan tangguh, supaya harta pusaka tersebut dapat diselesaikan dengan cepat dan harta tersebut dapat boleh dibahagikan kepada waris-waris yang berhak. Dan apa yang membimbangkan kita ialah takutnya kita termakan hak orang lain. Dan juga takutnya berlakunya waris berlapis. Apabila berlaku waris berlapis ni, makna susahlah untuk nak menyelesaikan pembahagian harta pusaka. Jadi supaya saya mohon kepada semua masyarakat di luar sana tu supaya cakna dengan pembahagian harta pusaka ni, jangan kita berpegang kepada tanah masih merah, kubur masih merah baru nak mohon pusakanya jadi kita kena buanglah sikap-sikap yang tak betul lah sebenarnya dalam tanggapan masyarakat kita. Perlu selesai pusaka dengan cepat supaya harta pusaka tersebut dapat dibahagikan kepada waris-waris yang berhak. Alhamdulillah, terima kasih Tuan Haji atas penjelasan yang telah diberikan sepanjang 30 minit. Persoalan-persoalan yang telah dijawab sepanjang kita bersiaran ni Tuan Haji. Jadi semoga dengan sesi perkongsian ini dapat memberi manfaat kepada tuan-tuan dan puan-puan di luar sana, dan pihak kami mohon maaf lah jika ada salah silap, dan tuan-tuan puan-puan boleh mohonlah mungkin boleh like atau share sesi Bual Bicara ini supaya maklumat ini sampai kepada seramai yang mungkin pihak di luar sana. Jadi insyaAllah kita akan bertemu lagi pada sesi Bual Bicara topik tanah yang lain, dan saya akhiri sesi Bual Bicara ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.